Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Awaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata alim allamah Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia, dan ada pun yang jaiz ini, dan ada pun yang jaiz ini bahagia yang ketiganya, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Jaiz benda yang dihukumkan dengan jawaz. Jawaz tu hukum dia, jaiz tu benda dia. Istihalah itu hukum dia, mustahil itu benda tu dia. Wujub itu hukum dia, wajib itu benda dia. Tuhan itu benda wajib. Syirik itu benda mustahil. Syirik. Jaiz maknanya jawaz, harus. Bahagia yang ketiga iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu kauni fi'li mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba alaihi syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalaba mumkinu wajiban aw mustahilan wa zalika la yu'qal. Dan adapun tanda keadaan memperbuat ke segala mungkin dan meninggalkan dia harus pada hak Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sifat harus ni sifat perbuatan Tuhan. Sifat ni kena kepada perbuatan Tuhan. Sifat wajib kena pada diri Tuhan. Diri Tuhan tu wajib kena ada benda ni. Manakala harus ni tak kena pada zat Tuhan, kena pada perbuatan Tuhan. Jadi apabila perbuatan Tuhan, harus bagi dia nak buat makhluk, nak meninggalkan makhluk. Ikut dia lah, dia nak buat kau, tak si buat kau, terpulailah kepada dia. Maka harus ini harus pada zat kau, harus pada perbuatan Tuhan. Jadi sifat harus ni sifat harus pada perbuatan Tuhan. Maka dia kata kerana bahawasanya jikalau wajib atasnya atas Allah suatu daripadanya daripada makhluk saat ni, buat kau, tinggal kau,
Wajib salah satu. Wajib Tuhan buat. Wajib Tuhan tinggal. Mustahil Tuhan buat. Mustahil Tuhan tinggal. 4 surah jadi. Nescaya bertukarlah benda mungkin tu jadi benda wajib atau jadi benda mustahil. Contoh benda mungkin, hamba sekarang. Kalau wajib lah Tuhan cipta hamba, maka hamba ni bukan tak panggil mungkin lah. Wajib jadi benda wajib lah. Pas kalau mustahil Tuhan cipta hamba, lagi-lagi lah karut. Hamba duk mengajar ni, siapa dia pula hamba ni? Maka hamba jadi benda mustahil pula. Sedekah hamba ni benda mungkin. Benda harus ada. Harus tak ada pula. Menunjukkan diri hamba ni benda mungkin. Bapa hamba dihukumkan dengan benda mungkin. Bapa hamba ni dipanggil benda mungkin kerana mungkin Tuhan nak buat hamba. Tak saya buat hamba. Harus bagi Tuhan. Maka benda yang Tuhan buat itu dipanggil benda harus kerana Tuhan nak buat boleh. Tak saya buat boleh. Maka kita tengok pokok kayu dulu ada, sekarang tak ada. Oh, pokok kayu benda mungkin. Bumi dulu tak ada, sekarang ada. Bumi benda mungkin. Langit dulu tak ada, sekarang ada. Oh, langit benda mungkin. Syurga, neraka, selain daripada Tuhan, dihukumkan mungkin sahaja. Kerana dia dulu pernah, satu masa dulu dia tak ada. Hak wajib adanya, so ya. Tuhan. Wajib ada sepanjang masa dan masa pun Tuhan cipta. Sebelum ada masa, sebelum ada siang, sebelum ada malam. Masa ni dia ada sebutan dia. Masa ni malam, siang, tengah hari, zuhur, asar. Semua ni Tuhan buat belakang. Waktu asar Tuhan buat, zuhur Tuhan buat. Gapo dia zuhur? Matahari duduk atas ni. Tu panggil zuhur. Maka masa tu pun Tuhan buat juga. Maka apabila Tuhan mencipta benda mungkin, dulu dia tak ada, sekarang ada. Hamba lah ni baru ada, dulu tak ada. Lepas ni tak ada pula. Lepas orang lain pula, ada pula. Lepas tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Maka kita hukum ke benda yang duduk depan kita ni adalah benda mungkin. Jadi kita tahu mana benda-benda ni terbahagi kepada 3. Benda harus, benda wajib, benda mustahil. Kerana Tuhan tunjuk depan kita 2 dah. Depan kita ni ada benda kadang-kadang ada. Kita kata, oh benda ni ada. Lepas tu kadang-kadang tak ada pula dia. Jadi 2 Tuhan tunjuk depan kita. Ada dan tiada. Maka apabila kita kata, benda ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Benda lagu ni ya. Berarti mesti ada benda yang ada semacam, yang tak akan tak ada. Maka pecah daripada sifat harus ni timbul sifat wajib. Benda-benda wajib ni, mari daripada kita faham tengok benda harus. Oh, benda ada. Mesti ada. Asal-asal, yang tak campur. Kalau kita tengok Nescafe susu. Kita nak minum Nescafe susu. Maka setiap kali kita minum, ni Nescafe campur susu ni. Mesti ada air susu saja. Mesti ada air Nescafe saja. Maka apabila kita duk tengok benda harus, benda ada dan benda tak ada depan mata kita, maka automatik kita akan fikir mesti ada benda yang ada semacam-macam. Mesti ada benda yang tak ada semacam-macam. Waktu timbul jadi mustahil dan wajib. Sebab tu Tuhan tunjuk benda harus depan kita. Kalau Tuhan tunjuk benda wajib saja, pening kita tak nampak benda mustahil. Tak jumpa cari. Benda tak ada lagu mana tak tahu. Sebab benda wajib semacam. Maka sebab tu Tuhan tunjuk bagi capur dah depan kita. Supaya ambil contoh saat ni lah. Nescafe susu. Duk minum Nescafe susu. Sehari jadi mikir, Nescafe susu ni. Mesti ada Nescafe O. Ataupun susu O. Ada. Susu pun O juga. Maknanya susu tak campur susu. Susu O. O ni benar kosong. Orang dulu panggil O. O ni kosong lah. Orang panggil O. Orang tua panggil O. Indonesia panggil O juga. Jadi, kita tengok makhluk ni nampak 3 benda. Tuhan tunjuk benda harus. Yakinlah kita ada benda wajib, ada semacam.
Yakinlah kita ada benda hak tak ada semacam. Gapo dia? Zat Tuhan benda wajib, sifat Tuhan benda wajib. Perbuatan dia kalau kait dengan dia qadim. Kalau kait dengan makhluk baru. Apabila baru ada dan tak ada. Ada dan tak ada. Ada dan tak ada. Tak ada, patut ada, patut tak ada pula. Saat ni ada berdiri, tak ada duduk kan. Lepas tu ada benda hak tak ada semacam tu dipanggil syarikul bari. Benda yang sama dengan Tuhan tak ada. Tak sudut ita, tak sudut wak andaya, benda tu tak ada. Kalau ada pun di dalam sengkok manusia sahaja. Orang kafir duk seka ada sama bisa dengan Tuhan. Tak ada tu sengkok Sebab tu la ilaha illallah hanya menapi sengkok tu sahaja. Bukan napi hakikat ada benda yang sama hebat dengan Tuhan. Tak napi benda tu. Memang tak ada dah. Tak payah napi. Tak suruh buat benda tak ada dah. Sopo jari yang ke-6. Jari ada 5. Tiba-tiba kita kata, ya hamba nak kata jari yang ke-6 tak ada. Tak payah royak. Benda tak ada dah. Tak payah napi benda yang tak ada dah. Maka ulama bahas kalimah la ilaha illallah duk napi gapo dia. Yang benda tak ada dah ke. Sama bisa dengan Tuhan. Tuhan selain pada Allah ada. Tak ada, lepas tu duk kecik apa benda tu lah. La ilaha illallah, napi isbat. Jadi ulama kata napi sini, napi nak royak. Bukan nak mentiada ke benda tak ada. Kerana benda tak ada, tak payah mentiada ke. Dah benda tak ada. Cuma nak royak benda tu tak ada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Nak royak sahaja. Bukan kata, aku mentiada ke Tuhan hak selain Allah Ta'ala. Tak payah mentiada ke apa benda tak ada dah. Tahsilul hasil lah. Lepas tu duduk napi. Dua ulama bahas ni. Sebagaimana Tok Guru Haji Sulung bahas dalam kitab dia Khalasah Jawahi fi Tasfiyatil Khawatir ni. Syarah usaha bab ikhtiar. Maksud la ilaha illallah nafi wahai sengkok orang kafir tu sahaja. Ataupun siapa-siapa dia duk seka kata ada mungkin Tuhan ni ramai kau. Napi tu. Napi sengkok tu sahaja. Dan kedua, nak memberitahu sahaja. Bukan nak napi hakikat ataupun nak mentiada ke benda yang sudah tiada. Dia kata kalaulah benda mungkin tukar jadi benda wajib atau benda mustahil. Mustahil lagu ni. Dan demikian itu, yakni demikian kata mungkin jadi wajib, tukar jadi benda wajib atau benda tiada diterima oleh akal. Akal tak boleh terima. Akal kita duk tengok lah ni, lagu mana, tukar benda wajib lagu mana bila masuk hamba jadi benda wajib, betul tak ada. Di tubuh hamba ni betul tak ada, betul janggut ada, betul tak ada, betul. Dulu lah ni gigi ada, gigi tak ada, goni. Jadi ada tak ada. Di tubuh kita pun ada tak ada. Maka apabila kita tengok di tubuh kita ada tak ada, satu hari tubuh ni kita sendiri akan tak ada. Tuhan tunjuk sikit-sikit. Dulu rambut lebat lah ni tak ada rambut tu. Dulu tak ada ubat, sekarang ada ubat tu. Lah ni berarti Tuhan tunjuk hak sikit-sikit supaya kita tahu akan berlaku kehancuran yang besar di tubuh kita. Sebagaimana Tuhan tunjuk kehancuran sikit-sikit di bumi. Benda ni punah. Tuhan nak royak, bumi ni yang besar ni satu hari dia akan hancur. Dia tunjuk sikit-sikit dulu. Maka kita pun faham, kalau sikit dia boleh hancur, tunggu masa lah nak hancur semuanya. Lagu tu. Maka di tubuh kita. Sebab tu orang kata, dalam hadis kata, apabila matilah seorang, qamat qiyamatuhu. Berlakulah kiamat kepada diri dia. Hancur tubuh dia kiamat. Orang tua kata, nak mati ni kiamat. Maka lagu mana tanda dia? 2 jari daripada bawah pusat akan nak mati, dia akan kocok. Itu panggil bumi duk kocok dah. Nak mengeluarkan isi dia. Kita pun nyawa jadi bunyi. Sudah. Itu angin tofel mari nak menghancurkan kejadian bumi tubuh kita ni. Itu orang kata dah.
Tu kiamat juga tu. Pada masa tu tak boleh nak buat lagu mana dah. Nak zikir dengan mulut, kalau guna mulut tak boleh dah. Zikir dengan hati pun tak apa nak boleh dah. Zikir dengan gapo dia ada. Sebab tu orang macam-macam belajar zikir supaya tidak pernah putus zikir daripada diri dia. Kalau zikir dengan sebeh, ilai sebeh tak boleh zikir. Zikir pula pakai tangan. Ilai tangan nak zikir pakai gapo pula, pakai mulut. Ilai mulut nak zikir pakai gapo, pakai hati. Ilai hati nak zikir pakai gapo, pakai nafas pula, nyawa gugu. Ilai nafas, habislah cerita kitanya. Dia habis nafas, zikir buat gapo dia, dah temu Tuhan dah. Kita dah sebut nak makan nasi kabu Bila nak pergi makan nasi kabu, dah sebut-sebut nasi kabu. Demo pun mari, lagi makan nasi kabu, sebut lagi nasi kabu tak? Nasi kabu Oh, nasi kabu. Biar apa makan nasi kabu, boleh sebut nasi kabu, tidak kau jadi masalah. Maka dia jumpa dah tak payah sebut nasi kabu lah. Katanya orang sufi lagu tu lah. Sebelum daripada berjumpa, sebut dululah. Buat gila-gila sikit. Buat orang kata biar, orang kata nak makan selajuk nasi kabu, betal nasi kabu. Pagi tak cak ni tanya dah, tanya pula nasi kabu. Sebut semacam nama Tuhan. Dia jumpa dah tak apa, tak payah sebut pun tak apa. Bahkan kalau sebut masa tu pula jadi kurang ajar. Jadi kurang ajar pula duk makan, duk sebut nasi kabu. Kita nak jumpa dengan karing. Masa dia bila nak pergi jumpa dengan dia, oh karing. Betul, oh karing. Karing apa aku duk depan dah. Tu orang sufi. Dia bahagia zikir ni, yang memekah bahagia dia dah. Orang lain tak seduk buah lah. Orang lain tak seduk kecek, tu bukan bidang dia. Demo awak mari keedah ilmu lain betul. Menurut keedah demo. Keedah orang sufi, dia ada keedah dia. Sebagaimana orang sufi terima keedah demo. Keedah nahu, keedah sorah, keedah mantik, keedah balaghah, keedah usul fiqh, keedah gani mustalah hadis ko, usul hadis ko. Orang terima, maka keedah orang-orang ngatik, orang-orang sufi, orang-orang tarekat pun lagu tu juga. Maka kena serah kepada orang dia. Saya kaji juga bab tarekat. Dia mau kaji saja. Supaya hamba lah beli buku doktor. Pakar bedah. Hamba pun beli buku pakar bedah. Baca tu gak hamba. Orang ni lagu ni. Kalau kita kerak orang ni, nyetok kawan ni tak geruk. Boleh buka jadi doktor kodok kita rasa. Belilah. Baca-baca apa semua. Beres belakang. Faham belakang dah apa dia. Saya buat kaji banding buku ni. Rasa boleh buka doktor. Klinik kecil-kecil. Pasal buka hospital besar-besar kan. Taubat lillah buka kali pertama tu, mari sore makcik jumpa. Makcik ya. Kita pun oyak kata dia sakit perut ke apa. Gini makcik. Menurut kajian saya lah. Saya baca kitab banyak, saya banding gini ke apa dia siapa. Makcik ni kena belah ni. Kena belah perut ni. Kita nak pergi kerak orang tu sebab orang tu masalah. Makcik tu kata tak apalah, apa lagu mana. Kena saing lah. Lah ni kalau gapo-gapo makcik tanggung lah. Kalau hak baik, hak hamba tanggung. Kalau hak buruk kau mati, makcik tanggung dirilah. Gitu. Tak apa. Kalau pakcik tak si saing, kalau pakcik tak si ambil obat pun, kalau gapo pun pakcik tanggung juga. Kalau pakcik berubat dengan saya pun, kalau itu pun pakcik tanggung belakang. Pakcik tanggung belakang. Pakcik tu pun saing. Saing tu dia pun bangun tu nak tubik tanya. Paling tanya, awak ngaji di you mana jadi doktor ni? Di YouTube. Pakcik tu ambil kertas dia soyok pekong atas muka. Gamuk nak belah perut orang ngaji dengan YouTube. Demo banding-banding. Demo ngaji kau tak pernah ngaji. Cuma duk banding buat kajian. Lah ni ramah duk buat kajian. Buat kajian di lapangan dia panggil. Buat kajian biar munasabah juga kak. Demo doktor kau, demo Power Ranger kau gapo biar munasabah. Malulah kau orang kalau dengar lagu tu. Tak ada perbahasan. Bukan ahli kecek nak sokoh lalu kecek.
Jadi zikir-zikir kau gapo dia, kau sebut nama Tuhan, kau gapo dia kau. Waktu dia ada ahli dia. Suruh kepada ahli dia. Kita wali. Habis ngaji tu. Atas pada ngaji tu jadi wali dah pula. Naik motor sampai tengah jalan mapuh motor. Mau motor tu wali pun mapuh juga. Gilah berhenti di pomen motor. Kita kata, motor ni masalah gapo. Pomen tu kata, dia pun tengok. Tu terapres. Dia pun ambil asak. Hidu asak. Dia kena demam ni. Motor makcik demam ni kata. Makcik start gana pagi tadi. Duduk dalam gia. Kau lagu mana tu jadi gini ni? Demo kasyah. Kau lagu mana? Padahal bahagia Messi. Bahagia dia dah. Dia pun ambil toko. Dia pun katok enjin. Kok. Kita kata jangan duk katok. Punuh lah enjin ambo. Ni orang duk katok ke. Ambo juga ambo tahu lah duk mana tu. Kita tengok nampak botol tu. Macam tu start. Start hidup molek. Terbaik pula iyo. Besok pocik ni beki motor. Dia ahli dia dah. Sekalipun menurut keedah kita tak betul. Tapi keedah dia betul. Dia ada pengalaman. Maka orang yang duk buat tu. Dalam YouTube, dalam gapo dia tu. Karuk kadang-kadang banyak. Sekalipun dia bahagia lain. Tapi bahagia ni bukan bidang dia. Nak suka selalu. Dengar pun bukan ahli dia dah. Cara kecek bukan ahli tarikah. Bukan ahli zikir tu. Tu. Masuk bab zikir pula. Dan demikian itu tidak diterima oleh akal. Sebab bertukar hakikat jaiz. Bertukar diri benda jaiz. Jadi benda wajib tu. Atau jadi benda mustahil. Mustahil benda lagu tu. Tak masuk akal. Bertukar hakikat dia panggil. Ya keedah dia hakikat tak akan bertukar selama-lamanya. Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Kalau bertukar mungkin jadi wajib, tidak kau bertukar makhluk jadi Tuhan. Kalau bertukar wajib jadi mungkin, tidak kau bertukar Tuhan jadi makhluk. Maka buatlah lagu mana pun, katanya orang sufi, Tuhan ni kalau dia buat paling rendah. Tu, tak jadi makhluk dia. Dia tetap Tuhan. Makhluk ni buatlah tinggi, bisa setara mana, buih, bisa. Makhluk lagi. Tak jadi dia Tuhan. Maka tak akan bertukar. Bainahuma barzakhun la yabriyan. Laut masing, laut tawar. Tidak akan bercampur di antara tu. Bainahum. Di antara duanya barzakh. Satu dinding. La yabriyan. Tidak campur. Kan ada dah. Kita tengok dalam kapal dia ni. Internet tu. Air laut tu dah. Sebelah koko, sebelah hijau. Tak campur. Subhanallah. Orang pun cebok. Bubuh dalam cawe. Cebok hijau, cebok putih. Cebok kocok. Nak suruh campur. Biar sebentar piuk pisau. Allahu Rabbi. Air sama. Bukan air dengan minyak. Ya Rabbi. Tu dua makhluk. Sama jenis. Ni Tuhan dengan makhluk. Tukar lagi kau. Ada lagi kau perasaan makhluk boleh jadi Tuhan. Ada lagi kau makhluk Tuhan boleh jadi makhluk. Tuhan jadi makhluk. Orang kalau dia tak jelas lagu tu, mula timbul rasa syirik. Ngaji biar jelas, biar nampak sejelas-jelasnya, Tuhan tetap Tuhan. Makhluk tetap makhluk. Tak campur dua tu. Ni macam-macam. Duk bahas kau tu, bahas kau ni. Kerana hakikat jaiz itu bagai yang sah adanya dan tiadanya. Ada dan tiada. Dan hakikat wajib pula bagai yang tidak terupa pada akal melainkan adanya juga. Benda wajib ni ada semacam. Benda jaiz ni ada betul tak ada macam. Boleh berlaku tak ada masalah.
Sebab tu tak boleh bertukar hakikat kerana tukar Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Tu sipir dia dah. Buatlah guana-guana tak campur luar. Dan hakikat mustahil barang yang tiada terupa pada akal melainkan adamnya, tak ada dia. Maka jadi hakikat yang jaiz itu hakikat wajib dan hakikat mustahil. Maka tiada sah dihukum ke akal perkataan. Jadi zat benda jaiz tukar jadi benda wajib, jadi benda mustahil. Tak boleh akal, tak boleh. Bukan kata akal fikir pun, wakil pun tak boleh berlaku. Andai akal pun tak boleh nak masuk. Akal tak kat fikir, andai sikit je. Tu takdir. Takdir pun tak boleh nak pergi dah. Akal sekat tu dah. Hak berlaku pun tak boleh juga. Sama sekali tidak akan bertukar. Lepas tu orang duk kata, wahdatul wujud, bergabung Tuhan dengan makhluk. Siapa dia ajar? Gabung di antara Tuhan dengan makhluk. Siapa dia ajar? Sufi mana ajar Tuhan campur dengan makhluk? Tak pernah sufi mana-mana ajar Tuhan campur dengan makhluk. Dua benda campur jadi so. Tak ada. Katanya Dr. Syekh Said Faudah kata, dua benda campur ni ia tak akan jadi so. Tu kaedah. Contohnya gula dengan Nescafe dengan air. Nescafe zat lain. Air benda lain. Kita pun campur. Jadi air Nescafe. Dah. Air Nescafe. Kita tapih. Tubik semula Nescafe jadi. Ya cuma dia duduk selai-selai lagu tu jadi nampak air dengan Nescafe tak nampak. Sebab celah air tu ada Nescafe penuh. Dia tak akan campur. Ya sama ada campur tu dia jadi benda lain. Tak jadi hak ni, tak jadi hak ni. Ataupun dia campur hak ni mengalahkan hak ni jadi ilah, hak ni wujud. Ataupun hak ni pula kalah, hak ni pula benar. Ataupun kalah dua-dua, ataupun campur dua-dua. Macam-macam. Jadi, tak ada istilah bercampur. Bergaul jadi so. Tak ada. Kuih tu benda belakang tu. Kereta seputih, campur ke tak? Saya buat ni, gabung belakang jadi so. Jadi so apa? Tayar benda lain, cabut boleh cabut. Pintu besi boleh cabut. Kaca boleh cabut. Jadi zat ni tak boleh saling memasukkan. Lepas tu campur dengan makhluk. Sufi mana aja? Lepas kalau dia kecek, bukan maksud campur lah tu. Kalau dia kata nampak so kau apa dia, bukan dia maksud ke bercampur. Kenapa hal tu? Lepas tu yang dia kecek tu ada maksud dia. Kita kena syarah panjang pula. Lepas tu buat apa dia kecek lagu tu? Hak tu kita kata, orang sufi ni, perkataan dia ada perkataan khas. Kita kena mengaji daripada awal lagi. Ni nak mengaji mata min hak dah. Sapinah tak lepas lagi. Orang pendapat muktamad tak ngapa lagi. Syarat rukun tak ingat lagi. Lepas tu luak mari mazhab dah. Mula pening tak tahu ke mana. Wa fil azhar. Gapo dia? Orang tak syarah dah perkataan azhar gapo. Wa fil asahi. Fil masyhur. Qultu wallahu a'lam. Gapo dia tak tahu. Orang tak syarah dah. Tu kata kalau kelas tinggi-tinggi orang tua kata bodoh-bodoh tak usah masuk. Jadi kepening dah pula. Baik ngaji hok asal-asal, hok bidang kita. Sebab tu orang sufi sampai sekarang kalau hok faham tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya kan ada hok generasi hok faham. Duduk dengan lagu tu. Orang tak sempat faham lah gilah. Hok demo hok faham makasnya. Berapa banyak di Malaysia, di seluruh dunia orang hok faham kalah-kalah sufi. Tak ada bahas. Tak ada kecik biasa. Kitab sufi tetap dibaca. Kitab ilmu hakikat tetap dibaca sampai hari kiamat. Baca je. Dia ada peneruh dia. Ahlul hadis ada, ahlul tafsir ada, tok fiqh ada, tok usul ada. Tok nahwu ada, nuhah ada. Cakap tok hakikat tak ada. Yang ada lah. Lagu tu. Jadi perkataan bercampur ni tidak boleh berlaku. Tu bertukar hakikat. Kalau bercampur nak jadi guna. Kita nak kata Tuhan tu jadi makhluk. Jadi lembah pula aku. Pakat jadi makhluk belaka. Ataupun apabila campur makhluk jadi Tuhan. Pakat jadi Tuhan belaka. Ya tak boleh kena pilih manusia. Tak boleh. Hamba Tuhan pun kena manusia.
Jadi maksud dia bukan bercampur. Katanya ulama sufi, apabila seorang wali itu kata, ana hak. Aku al-haq Tuhan. Hak lah Tuhan. Kalau kita terjemah bahasa kasar-kasar gini. Aku Tuhan. Aku mubtada, khabar dia Tuhan. Berarti mubtada dengan khabar tu benda lain tu. Kalau mengaji dalam ilmu nahwu, mubtada benda lain, khabar mesti benda lain. Muhammadun karimun. Muhammad mubtada, karimun khabar. Muhammad benda lain, khabar kena benda lain. Tak boleh benda tu lah. Muhammadun. Kalau diulang perkataan Muhammadun pun, hak tu hak Muhammad yang kedua pasti benda lain, bukan hak Muhammad hak mubtada. Muhammad tu adalah Muhammad. Berarti hak Muhammad yang ulang tu bukan Muhammad hak yang pertama. Tu kaedah. Maka apabila sufi automatik dah dia sebut lagu tu, dia sebut dua benda. Dia dengan Tuhan. Berarti dia telah mengiktirafkan dia tu bukan Tuhan dah. Petari lagi cara bahasa kecek panggil. Ambo ni demo. Apabila kita pisah ayat lagu tu dah. Ambo dengan demo. Ambo itu adalah demo. Berarti saya telah mengiktiraf. Demo tu bukan saya asalnya. Automatik. Tu cara nak faham secara kasar. Tak betulkah hakikat. Jangan metel-metel lah supi. Cuma perkataan lagu tu jangan buat main-main. Kerana menimbulkan kekeliruan dan fitnah. Menyebabkan orang yang pening-pening ni, sama ada orang alim pun pening juga, orang netizen yang tak tahu apa lagi-lagilah. Mula silap faham kepada kita, tuduh macam-macam. Sebab itulah Hajjaj kata, apabila dia kena bunuh, dia kata, ada yang kata, bapa salah ke bapak dia tu? Tak betul dah, dia buat pun betul. Lepas tu nyanyalah kokmu dia buat, dia suka lagu tu dah. Dia memang tugas dia lagu tu dah. Dia kena jalan tugas dia. Amboi, tugas hamba. Sama-sama betul. Ya, sama-sama betul. Qadar dia betul dah tu. Jangan paksa orang jadi serupa kita. Jadi kalau orang kata salah, ya salah menurut demo lah. Salah menurut demo lah. Maka betul tak tindakan dia. Dia buat tindakan menurut ijtihad dia. Katanya Syekh Junaid Baghdadi kepada murid dia, Hajjaj pula ke? Hajjaj pula. Hallaj. Dia kata, wahai Hallaj. Dia tengok dah anak murid dia ni ngaji jenis cepat zub. Batal lagu ni batal. Ya Tok Guru dia tengok dah. Anak murid ni depan ni akan jadi gapo. Dia kata halak mu ni akan kena mati, kena bunuh mu ni. Dia tengok masa mengaji tu lagu tu dah. Katanya Hajjaj, katanya Hallaj kata Tok Guru dia Syekh Junaid Baghdadi. Dia kata pada masa tu Tok Guru tak pakai baju tasawuf dah. Masa hamba kena bunuh tu Tok Guru tak pakai baju sufi. Betul sungguh. Sama-sama betul. Memang Hajjaj dihukum bunuh. Dengan perkataan dia kerana mengelirukan orang. Dia tak usah takutlah kalau dia betul dengan Tuhan. Dia akan jumpa dengan Tuhan dalam keadaan betul, gembira, syukur. Tapi kalau dia menipu, dia buat-buat, termegah lah dia kata. Menimbulkan kekacauan lagu tu. Perkataan yang mengelirukan. Tapi apabila nak jatuhkan hukuman, pemerintah tak berani jatuhkan hukuman kecuali kena dapat saing. Iktiraf daripada ketua lah kalau kita Sayyidut Taifah. Ketua orang sufi pada masa tu. Tok Guru dia Syekh Junaid Baghdadi. Marilah utusan daripada raja tunjuk surat kata nak suruh Tok Guru saing. Sebab pemerintah nak hukum bunuh kepada Hallaj ni lagu mana? Tok Guru kata dia istihad dia salah ke lagu mana? Gi mula-mula katanya Syekh Junaid, hamba tak boleh saing. Tok Guru dia tahu anak murid dia betul pun ngaji dengan hamba. Lepas tu lagu mana? Katanya Syekh Junaid kata mu tunggu bentar. Dia pergi masuk dalam bilik dia, dia pecah habis baju sufi dia. Baju tasawuf dia pakai baju kerajaan.
Dia ada jawatan dia. Orang bahagian ngesuh ni. Ketua. Kalau kita agak ketua Menteri Agama. Pakai baju jawatan dia. Ambil sana. Hajat meninggal. Halat mati kena bunuh. Dan pada masa tu guru dia buat baju supi sebentar. Dia buat. Paksa. Hukum zahir ya. Kita hukum secara zahir. Paksa dah. Kalau dia betul dengan Tuhan. Sain baru boleh bunuh. Halal. Tu lagu tu. Tok guru dia tak faham kau apa yang halal beritahu. Lepas tu apa tok guru dia? Tok guru kan dia bisa pada anak murid. Halal ni dia tak kuat. Ngaji tapi jiwa dia ni jiwa tisu. Ketah. Dalam hati ada tamil. Cepat ngoyak. Duduk atas kalbuk kau gapo dia tak tahu. Cepat ngoyak. Cepat zub. Apabila lagu tu. Guru dia tak mengalami. Tapi tok guru dia ni kuat. Orang kuat. Sebab tu syarat nak jadi ketua ni. Wali-wali dia kena tamakan. Diri dia ni gapo-gapo dia kena op. Ingat ke Nabi Muhammad. Jangan tobik daripada zahirnya Nabi Muhammad. Tu kena kuat. Gapo-gapo dia berlaku pun. Lepas ni kalau kita ngaji dalam mata hikayat dia akan ada sebut. Janganlah makrifat kita. Cahaya makrifat memadai ke akhir cahaya syariat kita. Makrifat tinggi setara mana, jangan mampu cahaya syariat kita. Kuat selajuk siapa terpada cahaya syariat kita. Kena pegang. Lagu mana? Tak tahulah, pandai-pandai. Ketika nak bunuh, sain dia mari. Halal, sain dia mari. Orang lain duk pekor batu. Orang masyarakat lah ni, netizen, super lah ni. Kok bahagia pekor batu. Ni, ajaran sesak ni. Skibidi-bidi lah, gapo dia, pok pekor. Orang tak tahu apa. Media masa, media gapo dia pula duk kata, gapo dia tu gap pekor, kelepuk, kelepar. Pekor goni, supoh goni, macam-macam. Halal, dia tahu gapo dia buat. Dia tak marah langsung pun kat orang. Memang dia lagu tu dah. Masyarakat lagu ni kita tak boleh nak marah tu. Zamir halak lagi bahasa jenis gini tu. Apabila lagu tu pergi lah. Lalu tu jumpa saing dia seorang. Nama Asyibli. Ngaji sekali. Asyibli. Syibli ada riwayat kata Syekh Asyibli ambil dah orang pekung belakang. Cakap mu tak pekung. Orang ni ajaran sesak lah. Apa dia. Syibli pun ambil pasir perlu gini. Ada riwayat kata Syibli ambil bunga pekung. Maka apabila dia pekung halat jerit. Selok. Jerit halat. Katanya Syibli kata, bapa mu jerit halat? Bapa mu pekung aku halat tanya. Dah orang lain pekung. Orang lain pekung mu berat lagi dengan batu dengan apa mu tak ada suka yang apa dia pun. Aku pekung dengan pasir mu jerit pula. Katanya halat ya Allah Syibli. Orang lain pekung ikut dia lah. Moga dia tak ngaji. Dia tak tahu. Dia koyaling lah ni. Netizen tak sedok kira. Ni hok palo-palo. Hok doktor PhD. Hok dok ajar ni. Hok ngaji ni. Hok masalah. Hok masyarakat tu memang gitu dah. Hok ngaji ni lah ni. Mu ngaji mu tahu aku deh. Mu pekung tu rasa lebih sakit daripada orang-orang lain pekung lagi. Kalau orang lain tak apalah dia tak faham. Mu pekung juga. Lagu tu. Apabila dia nak dekat kena pacung. Dia mau kerak tangan dia lah. Apa dia adalah cara tu. Maka dia pun ambil darah dia petak dengan tangan dia. Dia pun comong muka dia. Dia kata. Kalau nak belajar ilmu lagu ni. Kena ambil air semaya dengan darah. Hafiz sekali. Orang tanya, bapa mu jadi lagu ni ambil air semaya dengan darah. Dia nak tutup muka dia. Dia kata, bapa, orang tanya, bapa mu buat lagu ni ambil air semaya dengan darah. Dia kata, apabila darah tu banyak, muka aku jadi pucat. Takut dia mau kata aku ni takut kepada kematian. Maka aku lomo muka hamba dengan darah. Supaya tak nampak pucat. Tu.
perjalanan tu. Kita jumpa atu guting lagi tu. Atu bersikar lagi tu. Benda lagu ni tobat liloh tak buat kita ni. Buat saja kedai kopi. Lepas subuh kelegang-kelegang. Orang buat mari roti canai lambat sikit ngepek tu. Hakikat gapo malu gak. Malu kok Nabi Muhammad. Ya orang hakikat sungguh ni gak akhlak dia subhanallah. Biar hak tu bik mulut tu diisi dengan perangai dan akhlak. Hak ni kecek hakikat la haula wala quwata illa billah. Hak berat lagi tak semaya, tak puasa, terasa hakikat Allah gila tahap mana. Halak tak kecek lagu tu. Apa dia? Syekh Siti Jenar tak buat kerja lagu tu. Syekh Lembah Hambai tak buat kerja lagu tu. Hamzah Pansuri tak buat lagu tu. Kita ni buah kakak enuk. Sedar kau duduk baca, duduk tengok YouTube, duduk gapo dia. Tidak merasai hakikat. Tetapi inilah pemfitnah, pembawa bala kepada orang-orang hakikat. Dengan dia menyebabkan orang tak nampak kebenaran hakikat. Suci dalam debu. Katanya salib. Bagai suci tapi duduk dalam debu. Akhirnya zahirnya kotor itu. Terlihat. Dia kata akhir sekali baru nampak. Akhirat nampak lah. Lah ni tak nampak lagi lah. Gitu nak royak. Nak royak bertukar hakikat. Bukan nak ngajar ilmu hakikat. Ni bertukar hakikat. Kenapa apa kita kata tak boleh lagu ni. Takut bertukar hakikat lagu tu lah. Maka tak kala selesai daripada menyatakan barang yang takluk bagi uluhiyah kait dengan ketuhanan. Iaitu barang yang wajib, barang mustahil, barang yang harus bagi Tuhan. Maka sekarang kami masuk menyatakan barang yang takluk pada hak nubuah, kenabian dan risalah kerasulan pula. Tak pada sini saja kena sambung kita ngaji bab rasul. Sebab mengucap kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh la ilaha illallah saja. Tauhid saja penat kita. Maknanya kita terjun dalam hakikat ni awal. Baru masuk kepada syariat Muhammad Rasulullah. Dua-dua tu kena pegang. Kerana dua syahadah, kalimah syahadah ni seperti kita makan karipak lah. Dia mau makan karipak, yo. Makan tomie, yo. Apabila makan tomie, dia mau makan apa dia? Ayah ada dalam tu. Makan belakang tu, jodoh tu. Maka syahadah, tauhid ni lagu tu. Dia ada belakang dalam tu. Bukan Tuhan saja, dia ada macam-macam dalam tu. Karipak ni, dia ada kulit, dia ada iti. Kalau makan kulit saja, penat. Sekalipun karipak oksigen pun. Tapi kalau makan kulit, penat. Makan iti saja, berat. Kucing panggil lagu tu. Maka karipak ni, maka isi dan kulit. Begitu juga kita tauhid agama Islam ni ada syariat, ada hakikat. Maka Nabi Muhammad mari ajar kedua-duanya. Barulah sempurna sebiji karipak. Katanya mata. Karenanya Hikay Abi Madiyah kata dalam syarah dia. Nabi Muhammad ni syariat ada, hakikat ada. Zahir ada, batin ada. Siapa dia ambil zahir, binasalah Muhammad. Ambil batin, binasalah Muhammad. Ambil kedua-duanya barulah sempurna Muhammadi. Cahaya Ibnu Muhammadi. Dia. Cahaya Al-Muhammadi tu. Tu nak suruh jadi syariat pun ada, hakikat pun ada. Zahir ada, batin ada. Kereta ni kena faham enjin dengan body. Kalau body masih di enjin kacik, apa nak? Tak gerak kereta tu. Wow. Jom. Tak boleh nak tarik body berat laju. Kalau body pula kacik ya. Enjin Mustang. Start tu tom.
Enjin saja pergi laju. Tinggal body sini tak boleh juga. Laju hakikat pada syariat tak boleh juga. Laju syariat pada hakikat tak boleh juga. Maka ujian bagi ahli syariat adalah hakikat dia. Ujian bagi ahli hakikat syariat dia. Sebab tu kalau orang kita nak tahu orang hakikat betul, kita tengok di syariat dia. Kalau kita nak tengok orang syariat betul, kita tengok di hakikat dia tu. Betul ke tidak? Jangan tanya di syariat dia, memang bisa dia buat syariat. Kalau tanya hakikat, kita tengok di hakikat dia, memang betul dah bisa hakikat. Syariat tu ujian dia, penampilan dia. Supaya orang lah tak pakai baju, tak pakai seluar. Manusia ni standard pakai baju, pakai seluar. Barulah jadi comel, barulah indah. Manusia kalau tak pakai gapo jadi beruk. Aku panggil. Atas pokok tu. Tak pakai gapo comel kalau lagu tu tak comel. Ya kena ada pakaian. Maka dengan pakaian lah atajammalu bihi, aku berhias dengannya. Barulah ada zinah, ada perhiasan. Hak geraknya bukan baju, hak geraknya tubuh tu, tetapi comelnya manusia berbaju tu. Pakai baju ni, batal baju ni, batal baju ni, batal baju ni. Manusia. Jadi pegang hak tu siapa bila-bila. Ni pegang asal dia panggil. Siapa dia yang tidak menjaga usul, diharapkan usul. Siapa dia yang tidak jaga usul ni? Usul dia ni. Pegang sungguh. Allah dengan Muhammad pegang sungguh. Allah hakikat Muhammad syariat. Pegang sungguh. Maka kalau tak pegang hak ni, diharapkan usul. Tak siapa. Dialah dia mau pecah kepala, tergebang, kau gapo dia, maksa, kau gapo dia, hancur tubuh, kau gapo, tergebang, batal jadi cahaya, kau gapo dia, kau tak jadi gapo-gapo. Ta'rif. Maka ada pun makna Rasul itu. Wallahu a'lam. Kecek tajuk Tuhan, kena kecek tajuk makhluk juga. Ni tauhid lagu tu. Kalau tasawuf, dia pakai Tuhan saja. Soalan ko cerita ni panjangnya. Tak aja lagi soalan ni. Panjangnya ya Allah Rabbi. Nak baca tak ni? Baca lah. Ambil hati. Mudah-mudahan. Ustaz, sebelum ni saya pernah kena sihir dan santau hampir setahun. Sekarang hampir 9 bulan lepas buat rawatan, saya tak pasti dah sembuh sepenuhnya atau masih ada lagi. Tapi dah boleh makan, dah boleh tidur seperti sebelum sakit lah. Cuma saya tanya pendapat Ustaz. Sebelum saya sakit, kehidupan saya dan keluarga saya lancar, cerah, dipermudahkan. Dalam semua sudut walaupun tak mewah lah. Tapi selepas sakit, keadaan saya berubah 360 darjah. Jadi gelap, jiwa pun kosong. Contoh, sebelum saya sakit, rezeki sentiasa dipermudahkan. Terdetik saja di hati, Allah bagi. Allah pasti bagi. Kalau minta kadang-kadang on the spot. Atau sehari dua, Allah Ta'ala makbul. Insting sentiasa berada dalam petunjuk dan pilihan yang tepat. Kalau masalah atau minta, satu benda itu besar, paling lama sebulan Allah makbul. Dada rasa lapar, solat awal waktu, berzikir, mengaji, tahajud. Apa saja saya minta, hampir 99% Allah bagi. Tapi selepas sakit sangat sukar untuk dapatkan apa yang saya minta. Malah sebaliknya yang Allah bagi sehingga akan membuat saya takut dan putus asa dan berdoa dan minta dengan Allah. Walaupun saya dah buat dan beramal seperti mana saya sebelum sakit, tapi hati masih rasa berada dalam kegelapan. Sampai satu tahap yang terlintas di fikiran saya, untuk apa aku buat semua ni? Solat, zikir, ngaji Quran, tahajud dan sebagainya. Sedangkan Allah dah tak bagi dah apa yang aku nak minta. Aku rasa dah tersasar jauh dari landasan Islam yang saya duduk amal dan pegang sebelum ni. Mohon nasihat dan bagi pendapat pada saya apa yang perlu saya buat sebelum terlambat.
Saya takut Allah ambil nyawa saya dalam keadaan Allah tak reda pada saya, Ustaz. Ahmad dan Aminah, ni soalan kedua, Ustaz. Ni, gini. Dia kata lepas pada dia sakit, dia berubah kehidupan. Gini. Awak kena ingat kata, awak zikir selama ni tujuan gapo? Berarti apabila kita nak tahu zikir kita ni ada memberi manfaat ke tak, time kita sakit tu dia ada memberi kesan ke tak di akhlak kita. Kita duk baca bangun tahajud, awak kata doa awak bisa sebelum ni gapo dia tahajud awak. Nak tahu time tu bisa tak bisa, time sakit ni menentukan dia. Kerih akan diuji ketahanan dia, kehebatan dia apabila bertempur dan digunakan. Ketika duduk dalam sarung, indah, comel. Ya, betul. Tetapi belum terbukti. Sahabat dulu mengaku iman. Gini-gini. Tapi diuji oleh Nabi Muhammad. Mari perang. Mari gini, mari gini. Maka apabila Tuhan uji dengan tidak, Tuhan tak kabul doa kita. Tuhan buat gini, buat gini. Masa tu, apakah kesan daripada amal kita selama ni? Berarti kita sesak sebelum ni, sesak dah. Berarti amalan selama ni tidak memberi kesan langsung. Kita hanya tertipu dengan surah semata-mata. Kalau benda itu ada memberi kesan, pasti ketika susah ni, benda tu akan membantu dan menyokong kita sepenuhnya. Doa-doa kita, wirid kita, mengaji kita. Berarti yang dulu hanyalah permainan semata-mata. Ujian sahaja. Takut-takut kita rasa kita ni betul, kita ni gapo. Rupanya kita anggap benda itu permata, rupanya kacau. Sini terbukti lah. Kedua, pertama kita nak tahu amalan kita. Kedua, bagi orang yang hati sentiasa dengan Tuhan, sunnah, susah duduk dengan Tuhan. Apa bila suka saja suka duduk dengan Tuhan, susah tak si duduk dengan Tuhan. Berarti hati tak ada kesan langsung ibadat dulu. Jadi perhati-perhatilah kita buat ibadat dulu lagu mana niat kita, apakah. Sekalipun kita nak perkamat dah kita, tapi lagu itulah nilai dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan nak uji kita dah tu. Ataupun Tuhan nak wisda kita, mungkin kita terlalu asyik masuk dengan keseronokan ibadat kita. Maka Tuhan nak tunjuk ibadatmu ni nilai dia setara mana. Maka Tuhan ujian dia sekali. Mu kata, mu ngaji pondok dah nampak sungguh. Cutera baca kitab kosong depan ambo lagu mana. Mutah beroyo lah jawapan dia. Nampak ngaji tu tak duk hinggut dah tulis gapo dia tak tahulah. Tapi orang suruh baca kitab gak bunyi. Amat ni 10 kata. Cakap. Tak tu je sorgo. Penat lah betul. Jadi, lah ni tak sudut gapo. Perhati diri kita. Ada kebaikan Tuhan nak beri. Benda yang telah lepas hak Tuhan beri tu, puji Tuhan. Jangan rasa menyesal. Hak Tuhan beri dah nikmat. Terima kasih Tuhan kerana dulu memberi benda gini kepada saya. Kalau mu tak beri sekarang pun tu hakmu ya Allah ya Tuhanku. Dulu mu beri pun alhamdulillah. Ada orang yang dulu lagi tak pernah beri benda lagu ni. Tak doa yang dulu daripada dalam perut lagi amal doa tak pernah dikabul. Siapa keluar ni? Tapi dia tak merungut dengan Tuhan. Kita tanya itu suka duduk dengan Tuhan. Ni duduk ada kepentingan. Duduk dengan Tuhan kerana ada kepentingan. Ahmad dan Aminah saudara susu. Boleh hari tu tanya. Dah rasa. Boleh kau adik-beradik Minah ni nikah dengan Ahmad. Tengoklah kalau Ahmad ni nyusu dengan ibu Aminah ni. Tak boleh lah dia adik-beradik jadi. Kalau Aminah nyusu dengan keluarga Ahmad ni. Maka Aminah seorang ya. Boleh nikah dengan adik Aminah. Kalau nikah nyusu dengan orang lain. Tak. Jadi dia ada 3 masalah. Ibu susu tu siapa dia? Ibu Ahmad ke? Ibu Aminah ke? Ataupun orang lain. Di dalam hati para ahli sufi dan para wali itu lebih cinta Allah dan Rasul. Ya.
Kerana antara ucapan mereka tiada di dalam hati aku selain Allah. Lepas tu, terima kasih Ustaz. Lepas tu demo nak tanya soalan ko, demo nak mengajar juga. Nanti yang beri mic lah ke demo. Betul dah lah. Lepas tu apa dia ni? Allah. Ikutlah kata-kata lah ni. Benda tu jangan buat kata-kata lah. Biar benda tu jadi hakikat yang sebenar-benar. Duduk buat kata nasi ayam ke ni. Buat nasi hot ni. Buat something ke apa ni. Buat depan. Tak usah duduk buat lah. Kalau baca buku resipi. Belanja idea belakang. Buat dulu. Hot tu hot tu. Perkataan SOP ni ramai duduk main. Duduk buat ibarat. Duduk puh dalam kau tu. Main lah kata-kata. Tak salah. Mungkin orang tengok kata-kata kita tu jadi sedar ke apa. Tapi rasa menyesal sangat kalau kita hanya lepas dia jadi kata-kata semata-mata. Tanya tak, cinta Allah atau Rasul itu? Lebih cinta Allah atau Rasul? Dan para wali itu lebih cinta kepada Allah atau Rasul. Di dalam hati para ahli sufi dan para wali itu lebih cinta kepada Allah atau kepada Rasul. Cinta Allah atau cinta Rasul. Kerana antara ucapan mereka tiada di dalam hati aku itu selain Allah. Sufi ni dah. Ni bukan jawapan saya. Bukan hati saya, bukan hati penyoal ni. Awak hanya soal saja, saya pun jawab saja yang merasai sufi. Okey. Jadi kita jawab cara hati sufi. Saya tak terasa lagu tu, tak apa. Saya pun tak terasa lagu tu, tak apa. Jadi kita dah ni dok kecek tajuk orang sufi, bukan kita. Dia kata lebih cinta Allah kepada Rasul ke, sedekah ada sufi kata tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Ya. Tanya-tanya mari lagu tu. Dan punca kepada semua cinta adalah Allah sebenarnya. Cinta kepada Allah tu nombor satu. Hadis Nabi Muhammad kata, sayalah Allah lima yarzukum min ni'amih. Kerana Tuhan banyak nikmat kepada kamu. Dan sayalah aku, katanya Nabi Muhammad, kerana Tuhan sayang kat aku. Orang sufi sayang kot ke Nabi Muhammad. Apa? Kerana Tuhan sayang kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita kata semakin sayang kepada Tuhan, semakin sayang kepada Nabi Muhammad. Semakin tinggi waktu, semakin tinggilah tali itu. Tali itu dia akan menurut waw tu. Semakin tinggi waktu yang kira berhubung dengan waw tu. Kau tinggi. Semakin tinggi waw, semakin tinggilah talinya. Semakin sayang Allah, semakin sayanglah Muhammad. Maka kadang-kadang sufi tak nampak Muhammad, nampak Tuhan saja. Maka dia sebut sayang Allah. Maka kadang-kadang dia sayang nampak Muhammad, jasuk dia sebut Muhammad pula. Kadang-kadang dia nampak Allah dengan Muhammad. Atas perasaan masing-masing. Keadaan masing-masing. Ada seorang sufi mimpi temu dengan Nabi. Ni kalau sufi dah, bukan hamba. Maka mimpi temu Nabi, Nabi Muhammad tanya dia, "Hei, wali. Ya. Mu saya kat aku ke tak?" Nabi tanya ke dia. Maka dia kata tak saya. Katanya Nabi Muhammad, aku Muhammad. Apa mu tak saya? Dalam hati aku penuh dengan Allah dah. Tak boleh kalau kita kecek lagu tu. Ada kita sebagai dengan Nabi, kali kupu. Tak sayang Nabi ke apa, wajib nak sayang Nabi. Banyak sikit tu suku pasar, tapi wajib menyayangi Nabi. Maka kalau lagu tu tak boleh, ya tak khabar. Apabila tak khabar, ya tak boleh nak kawal perasaan dia. Lagu mana kita nak royak? Payah kamu nak royak. Kena orang pernah merasai. Pernah merasai lagu mana kita nak royak. Gambarnya payah. Payah nak royak gambarnya. Seorang saya tengok baju, saya ikut jenak. Tiba-tiba jumpa baju jenak. Allah, saya ni baju jenak. Saya ikut baju jenak. Kadang-kadang terlupa jenak pula. Pamai ingat kau jenak. Ni baju jenak ni. Saya ke jenak pula. Betul tengok, baju jenak. Tukar jadi jenak pula. Jadi hok mana so? Ya lagu tu. Jadi soalan ni atau Rasul ni tak boleh.
Sebab Rasul ni dia tidak pernah berpisah dengan Allah. Maka tak boleh kita pisah. Pisah ni antaranya Wahabi. Sebab tak suruh ikut Nabi, nak suruh ikut Tuhan saja, bahasa gila babi. Sungguh hamba royak. Pelik sungguh kata. Hamba kecek kasar sikit deh. Ni ada satu bit sebutir dua. Tapi nak royaknya kata lagu tu lah. Bapa pisah Allah dengan Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad wagi ke mana? Wagi ke Allah juga. Supaya tali uar sani lah. Kita dah tarik uar, kau dah tarik tali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi duk pisah atau ni mari mananya. Jangan guna cinta Allah atau Rasul. Hakikat cinta Muhammad itu adalah cinta Allah. Kalau mu cinta Allah, mustahil mu tak cinta Muhammad. Iman dan Islam. Saya beriman dah tapi tak isi Islam. Sudah. Ni pening belakang ni nak bagi. Saya orang Islam tapi tak beriman. Sudah. Beriman dengan Islam, jangan nak capur lagu tu ni Wahabi saja. Awak kerja lagu ni. Tak pernah orang bagi dia pandai-pandai bagi lagu ni. Berbahasa boleh, buat tak boleh. Memang menurut takrif Islam lain, email lain. Tapi nak buat tak boleh. Muhammad lain, Allah lain. Tapi nak buat tak boleh. Kita nak peluk orang. Dengan baju-baju kita peluk. Ni, abang nak peluk demo. Buai baju dulu. Kasih peluk. Pelik sungguh. Pelik sungguh demo. Atau jangan guna. Jangan guna perkataan atau tu. Kan ngucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad lalu Rasulullah. Tuhan pun letak dah isyarat dah ke lagu tu. Punuh syariat Nabi Muhammad. Kita buat pisah lagu ni lah. Tu lama nak royaknya. Nampak macam perbahasa, nampak macam bisa, nampak macam profesor, nampak macam Profesor Madya, Rektor, Mufti, Maulana, gapo dia ni? Syekh Rabbana apa? Apa bawa pada pisah. Pisah ni syirik, bukan tauhid lah. Saya nak bertanya, bangsa Melayu dikenali mahir dengan pelbagai ilmu, antaranya perubatan. Tapi cara perbuatan mereka agak lain dengan rawatan Islam. Antaranya kena sedia ke pulut kuning, telur rebus, bakar liling. Kenapa ya ustaz? Lepas tu nak menanak puyuk, nak menanak gapo dia nak buat pulut. Kau nak bakar apa semua. Tak tahu, hamba tanya dia lah bakar liling. Kau dia cakap makan liling kena bakar lah. Tanya dia buat apa, dia bakar liling. Tanya dia lah. Pulut tu nak makan. Telur-telur rebus sedap belakang tu. Tu tengok orang main teri. Kita ingat ya apa dah ikan kering. Air sekor dan dia tak puak makan. Wak lelak tak khabar. Lepas tu serah sedawa ambil air. Siap buka air. Minum air. Bahaya telur rebus pula. Telur rebus tawar. Cicuh. Dengan black pepper pula. Makan. Duk tengah tak khabar tu. Tengok ada orang bomo. Kalau dia nyawi telur. Dia katok buh dalam mulut telur busuk punya. Ngepek dia. Tiba-tiba jin tu boleh kacak. Telur busuk bahasa apa. Siapa dia tak? Si pulut kuning. Wak mari bomo kat ambo. Ambo nak ni pulut kuning telur. Ambo banyak lagi. Tomie. Apa dia wak berbelah lagi? Sup ekor. Banyak lagi. Bukan kata pulut kuning. Kalau pak ambo. Liling. Tak ada apa dia. Ambo nak banyak lagi. Lah ni bomo macam-macam. Kereta Ferrari sebutir. Rumah 3 buah. Tu. Orang dulu takut tak. Dia nak minta kereta tak boleh. Pulut kuning pun jadilah. Nak makan pulut payah juga lah ni. Pulut rasa 100 lebih juga rasa. Sekali buat. Sekelo. Main-main. Makan pulut dulu. Pulut ni awak ngaji Quran ya. Benda-benda besar ya. Buat pulut ni. Barang mahal. Sekala pakai makan padi hacur tu. Duk makan begitunya. Jadi nak minta berat-berat. Takut dia mau kata. Demand molek. Lepas ni kalau bomo kita nak minta kereta pula. Nak minta kereta, nak minta motor, nak minta rumah. Baru nampak besar lagi kata jing nak duduk. Padahal tu tu nak duduk sebenarnya. Gitulah.
Cara perubatan ni macam-macam. Bercanggah dengan Islam. Orang Arab sendiri bercanggah dengan Islam. Islam ni dia akan betul hok mana hok tak betul. Bukan kata apabila rawatan Islam tu rawatan Arab. Tak juga. Rawatan yang tepat dengan agama tu rawatan Islam. Sekalipun ia rawatan Melayu, rawatan India, rawatan Cina, rawatan Yahudi, rawatan gapo betul dengan agama Islam, rawatan tu rawatan syar'i. Siapa dia kata rawatan syar'i, rawatan Arab, goni tu saja. Ada orang kata percaya kok terah munggah gapo dia. Tu bukan rawatan syar'i. Astaghfirullahalazim. Belajar tingginya lah. Tinggi telajuk tu demo ni. Kau demo sting. No, kau demo gapo dia. Payah juga ada orang ni ustaz dah tapi tak boleh terima apa, tak faham. Dah benda tak salah. Pelik sungguh. Kalau benda salah, tak syarat. Kalau habatus sauda kalau salah pun. Pas dia kata, oh tu benci sunnah. Bila masuk kita benci sunnah. Ada orang ni pasal kok sunnah saja, hak lain tak boleh terima, ada juga. Oh, habatus sauda bagus, madu bagus. Kita pun royak bagus benda-benda sunnah. Gemunggah. Oh, salah tu. Tidak Allah. Tu Josh demo. Josh. Ni nama Josh. George Bush panggil. Nama George Bush gak ada apa lah. Jadi kena pandailah Allahu Rabbi. Tok bomo balas sama tok bomo, perawak sama perawak, peruqyah sama peruqyah. Tok si panggil tok bomo, pada pak kita panggil tok bomo belaka. Dah sepanggillah tok bomo nampak benak lalu. Panggil apa? Panggil kau dah. Kau dah muraki orang ruqyah ni. Sesek ruqyah. Nampak buh bahasa Arab sikit biar nampak Islami. Dia tu Wahabi. Penak lagi. Ambo tak gibo, mau ngakak kalau lagu tu. Biar yo nama ustaz ke wali ke gapo. Ni tok bomo tak so, ambo bukan tok bomo. Tak apa sih kita panggil ustaz. Ustaz tak apa suka lalu. Allahumma salli ala gerai nak ambil telok pau atas pala. Ambil mulut sombak dalam mulut Kecek kok si dah kita lah ni. Tak tahu apa. Bukan kata jin pok kita tu karut. Jin tu duk buat duk main haji sama pok dia. Pok kita duk menyamar, duk berlaku, duk gapo dia. Gapo dia tak tahu. Pandai gapo dah bomo syar'i, bomo tak syar'i. Kalau betul tak apa nya rekod sendiri tu. Tu kita nak marah, bukan nak marah gapo dia. Kalau dia ajar benda betul lah gilah benda bagi kebaikan. Ni benda hak salah jadi masyarakat, jadi pandai serung, pandai gapo dia. Aduh, penak sungguh. Mengeliru ke umat. Saya ke ustaz. Ambo bomo juga. Ambo tak marah kau isi bomo. Saya kita tak pecah. Cuma jangan rekod-rekod sendiri dah. Hak ni pandai, hak ni syar'i, hak ni tak syar'i. Kena ada garis dia. Dengar gak ilmu orang sepatut. Nak tanya kalau seorang ibu suka cerita buruk pasal anaknya kepada anak lain. Dekat anak sulung, dia cerita aib anak lain. Lepas tu dia rotik. Dia rotik lah anak-anak lain. Rotik ke boleh rotik? Rotik ni ke apa? Dia ulai-ulai. Dia ulai-ulai lah ke anak-anak lain. Macam mana nak buat ustaz? Bahaya muk demo nak buat mana? Orang kata, "Mok, kalau nak cerita ramai-ramai. Kita bakal dengar ramai-ramai." Tak apa. Orang cerita kita diri tak apa, kau adik-beradik diri tak apa. Orang gitu, buat style gitu. Ya gini, manusia ni kalau jadi jahat, jadi mok pun jahat, jadi pok pun jahat, jadi ustaz pun jahat, jadi mufti pun jahat, jadi doktor pun jahat, jadi wali pun jahat juga. Dia jahat ni orang ni. Tak syarat duduk keadaan ni, baiklah aku. Orang mau ke ibu mesti baik. Tak juga. Pas lagu mana? Kena baikilah. Tapi dia mok kita kan. Takut awak tak beli gelemah ke dia kan. Awak beli kat gelemah 3 orang insya-Allah dia senyap lah. Dia pula cerita, oh baguslah alung tu. Beli gelemah 3 orang. Tapi mana 5 orang. Kena juga. 3 orang dah tu beli dah. Gitulah. Pandai-pandailah dia mok kita guana-guana tu status dia. Tapi tetap dikira salah di hadapan Tuhan. Tak ada tempat selamat kita. Apa hukum jual motor RZ 140,000? Sudah. Kakak jual RZ pula.
Belilah motor tu harga 7,000 ya. Dia mau beli harga 7,000. Lepas tu jual 140,000. Murah belana. Kalau hamba mau jual 500,000, RZ kena hot speed pula gapo dia kak. Oh, mai boleh 5 speed tu. Hok patu hok cover set asli pula. Oh, mai. Patu hok jenis orang kata dah cover set tukar. Patu hok tak tukar gantung atas bumbu. Tok siwi sengit sikit kan. Takut lari Chelsea kau gapo dia. Oh. Tanya nak beli baru pelekat apa, kosing apa semua duk jilat semacam. Oh, jual 500,000. Ikut dia nak jual 500,000 kau. Ya awak jadi gelenya nak pergi beli dengan 140,000. Baik beli kereta besar-besar, beli bah kau gapo dia. Nak beli motor. Patut marah orang jual 140,000. Ikut dia. Sebab jual beli ni harus kita letak harga Yahudi ko, harga syaitan ko, harga iblis ko, harga Azazel ko, tak apa. Kerana milik kita. Dan wajib tak beli RZ ni? Oh, tak wajib pun. Dia hak tak bolehnya kalau kita jual barang asasi. Beras. Kita jual dengan harga mahal. Siapa menyeksa kat orang, menzalimi orang. Tak boleh. Sebab orang perlu benda tu. RZ ni orang perlu kan tak? Kau awak nak berjanguk ya. Apabila hobi, awak kena pergi habis piti. Ya? Tu tak masuk satu saya lagi. Tengok. Amor 140,000 murah yang ni. Bagai baik molek 140,000 masa mati tanah dengan RZ tu. Baru jodoh masuk surga. Ambil 140,000 tu sedekah ke orang alim, sedekah ke pondok. Duk berhabis 7,000 tu. Duk berhabis 140,000. Dah awak nak beli awak rasa nyesal. Kan nampak mahal sangat. Kalau suruh mahal, ambil 140,000 tu pergi ke pondok. Pergi ke masjid. Pergi ke orang nak ngaji agama. Kau tu afdal lagi. Tak nyesal dah awak. Cuma kekeh kari. RZ tak boleh. PT pun habis. Nyanyi tak apa. Tapi dalam kubur awak boleh peluk pahala banyak. Pahala awak boleh nak peluk. Kalau RZ beli 140,000 pun, awak tak naik pun. Gantung juga. Gantung. Anak setuh tak ada. Kurang. Hobi punya pukulan. Tak salah, tapi lagu tu lah. Jadi harus dah nak jual 140,000 kau kat apa dia. Hamba tak uti Pak RZ ni. Assalamualaikum. Moga dirahmati semua. Saya ni kerja driver lori beras. Kadang-kadang kena ngata beras jauh lebih 100 kilo. Tapi campur dengan kedai yang tak sampai 100 kilo. Soalan saya, boleh kau buat solat jamak sedekah ada kedai hok atas hari tu tak lebih 100 kilo. Ya gini, awak kalau nak ngata awak tengok jarak paling jauh awak nak pergi mana. Adalah dalam 50 kilo atas tepat, 70 kilo atas tepat, hok 20 kilo ada atas, lepas tu hok jauh sekali 100 kilo. 7 hok tu. Hok lain tu samping maka boleh jamak qasar. Dan tak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hibat Al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berkat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat Al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadin, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini dengan iman dan ilmu.